Bertemu kembali dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan dan minggu lepas kami bawakan laporan seramai 431 calon sijil peperiksaan Malaysia SPM terkandas dalam banjir di 3 negeri sekaligus tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan yang dijadualkan atau pusat peperiksaan berhampiran. Semalam, KPM telah pun menetapkan 16 Mac depan untuk penjadualan semula kertas-kertas peperiksaan SPM tahun 2022 bagi calon yang terjejas akibat banjir. Jadi untuk jam ini kami ingin meneruskan perbincangan mengenai dengan situasi banjir yang melanda negara beberapa negeri ketika ini, tetapi khususnya melihat kepada aspek persekolahan, bagaimana murid dan guru terkesan akibat banjir di beberapa negeri ketika ini. Dan sudah bersedia bersama saya sekarang Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Dr. Anwar sudi bersama kami pada jam ini. Pertama sekali kita tahu isu banjir ini bukan pertama kali melanda secara skala yang besar dan juga memberi kesan yang besar kepada murid dan juga guru sekolah. Pertama sekali sebelum kita nak bincangkan mengenai dengan tindakan yang sudah pun diambil oleh KPM, sebelum itu bagaimana doktor melihat kesan yang ditinggalkan akibat banjir ini kepada murid, kepada guru yang bukan saja berdepan dengan waktu persekolahan biasa, mereka sekarang ini berdepan peperiksaan antara yang paling besar, paling utama iaitu SPM. Apa kesannya dari segi fizikal, keselamatan itu satu, tetapi dari segi mental dan psikologinya pula bagaimana? Ya, terima kasih Naila. Yang pertama sekali kita memang menyedari tentang kesan daripada bencana ini kepada keupayaan pelajar-pelajar kita, calon-calon peperiksaan kita. Sebab tu kalau kita masih ingat pada tahun 2021 kita telah bersetuju untuk menangguhkan peperiksaan ini daripada bulan November dan Disember dan dibawa kepada bulan Mac. Salah satu alasan ataupun hujah yang digunakan oleh KPM pada waktu itu adalah untuk mengelakkan musim banjir yang sering kita alami pada bulan Tengkujuh, pada bulan November dan Disember. Tapi apa yang berlaku adalah kita dapati bahawa bencana banjir ini sekarang ini tidak lagi bermusim. Dia mungkin berlaku pada bila-bila masa di luar jangkaan kita. Dan seperti yang kita hadapi sekarang ini di Johor dan sebahagian negeri-negeri yang lain, kita dapati ini di luar jangkaan dan kebetulan pada musim peperiksaan SPM sedang berlangsung dan tentu ia memberi kesan kepada anak-anak kita, calon-calon SPM yang telah sekian lama membuat persiapan untuk berhadapan dengan peperiksaan ini. Dan saya percaya berdasarkan daripada pengumuman dan juga laporan media yang telah diberikan oleh pihak KPM, khususnya Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita tahu dan kita yakin bahawa persiapan dan kesiapsiagaan mereka, khususnya pihak KPM dan lembaga peperiksaan itu berjalan dengan baik. Dan dengan pengalaman yang kita ada selama ini dalam menguruskan bencana pada musim peperiksaan, saya yakin dan saya percaya bahawa lembaga peperiksaan khususnya mempunyai prosedur dan juga cukup lengkap persiapan mereka untuk memastikan anak-anak kita dapat menghadapi peperiksaan dengan lebih baik, lebih tenang walaupun dalam musim banjir ini. Yalah. Ya, pada masa yang sama, bukan saja dalam konteks SPM tetapi dari segi sesi persekolahan yang sedang berlangsung ketika ini, baru saja kami menerima laporan sebentar tadi, Menteri Pendidikan Fadlina Sidiq berkata KPM memberi kelonggaran untuk melaksanakan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah ataupun PDPR kepada sekolah yang terjejas teruk akibat bencana banjir ketika ini. Justru sesi persekolahan bagi 2023-2024 yang dijadualkan bermula pada 19 Mac ini tidak akan tertangguh ataupun tidak ditangguhkan, berjalan seperti biasa. Ini nampaknya satu langkah yang agak proaktif, tidak menunggu sehingga berlaku penangguhan, sudah pun mengambil langkah awal. Dalam masa yang sama ini juga mengambil kira satu aspek yang pada ketika itu satu last resort ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 kan, PDPR, work from home dan sebagainya. Tetapi sekarang ini nampaknya kita sudah pun membiasakan diri dengan alternatif-alternatif yang lain, tidak perlu menangguhkan sesi persekolahan. Bagaimana Dr. Anwar melihat inisiatif yang digerakkan KPM ini? Ya, saya fikir ini satu keputusan yang baik. Yang pertama, ia dilakukan dengan lebih cepat, lebih awal dan menyebabkan ibu bapa, guru-guru sekolah dapat membuat persiapan mengikut keperluan masing-masing dengan lebih segera. Saya sanggup baik keputusan KPM ini kerana ini akan memberi ruang kepada semua pihak untuk bersiap sedia lebih awal. Itu yang pertama.
Yang keduanya, kita memang berhadapan dengan situasi yang luar jangka ini bukan pada waktu pandemik sahaja. Sekarang kita sudah merasai bahawa selain pada pandemik, banjir dan juga pada masa-masa hadapan isu-isu yang lain juga akan menuntut kita untuk membuat persiapan bahawa persekolahan itu bukan hanya maksudnya hadir ke sekolah saja, tetapi persekolahan itu boleh berlaku dalam ruang-ruang yang lain, termasuk dalam ruang dari rumah. Jadi semua persiapan ini kita kena ambil kira, kita kena buat segala kemudahan yang bersesuaian, dan saya percaya bahawa keputusan yang dibuat oleh KPM ini adalah satu keputusan yang proaktif, yang melihat bahawa keperluan murid-murid belajar itu penting, bukannya mereka mesti hadir ke sekolah seperti lazimnya, tetapi yang penting adalah pembelajaran mereka jangan terhenti, dan kita tak mahu lagi dan kita tidak ingin melihat keciciran pembelajaran berlaku di kalangan murid-murid. Jika mereka tidak mampu hadir ke sekolah disebabkan oleh bencana dan sebagainya, mereka boleh teruskan pembelajaran mereka dari rumah ataupun dari mana-mana ruang yang mereka dapat lakukan. Yalah. Ya, pada masa yang sama itu satu langkah yang saya lihat reaktif kepada apa yang berlaku, proaktif diambil secara awal sebelum sebarang masalah timbul, tetapi dalam masa yang sama ini sebagai satu tindak balas, respons, reacting kepada situasi yang berlaku iaitu banjir. Tetapi dalam masa yang sama kalau kita nak menjangkakan seperti yang Dr. Anwar katakan, banjir sekarang ini boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, tidak perlu tunggu sehingga musim tengkujuh sahaja, tetapi bagaimana dalam jangka masa panjang untuk persekolahan, sesi persekolahan itu lebih kalis krisis bukan sahaja dalam konteks pandemik COVID-19 dan krisis kesihatan, tetapi sekarang ini kita perlu ambil kira krisis alam sekitar, krisis iklim pula yang boleh sahaja menimbulkan masalah pada bila-bila masa. Bagaimana untuk memastikan murid sekolah dan juga guru sekolah tidak terkesan ataupun terlindung daripada kesan-kesan bencana alam ini? Baik, saya fikir perkara pokok yang mesti kita lakukan sekali adalah meningkatkan infra kita. Infra kita bukan lagi bercakap soal bangunan sekolah, bukan hanya isu sekolah daif. Infra kita berkaitan dengan pendigitalan sistem pendidikan negara kita, di mana anak-anak kita bukan sebenarnya banjir ataupun pandemik, mereka boleh belajar daripada ruang-ruang yang lain. Kadang-kadang ramai anak-anak kita misalnya berada di hospital, berhadapan dengan masalah kesihatan. Mereka juga boleh meneruskan pembelajaran jika kita mempunyai infra digital dalam pembelajaran. Banyak ruang-ruang sebenarnya kita boleh terokai dalam kita memanfaatkan digital ini, selain daripada pembelajaran dalam talian, program-program pembelajaran, buku teks digital dan berbagai-bagai perkara, termasuk juga pengajaran yang divideokan oleh guru-guru di mana murid-murid dapat menonton pada bila-bila masa sahaja pengajaran guru dan sebagainya. Saya fikir ruang pendigitalan pendidikan ini adalah salah satu jawapan kepada kita bagaimana kita nak menguruskan persekitaran yang tidak boleh dirancang ataupun perkara yang tidak kita undang. Jadi penggunaan pendigitalan pendidikan yang bermanfaat, yang maksimum akan banyak membantu murid-murid kita. Khususnya tentulah dengan harga yang lebih murah, mungkin percuma kepada anak-anak kita belajar secara digital. Jadi saya fikir apabila kerajaan khususnya KPM sedang dalam proses untuk melaksanakan dasar pendigitalan pendidikan, saya rasa kita berada di atas landasan yang betul. Begitu juga dengan kalau kita lihat dalam belanjawan kita baru-baru ini ada dikhususkan 50,000 peranti disediakan untuk murid-murid, dan dari masa ke semasa jumlah ini mungkin akan ditambah lagi. Saya fikir ini semua adalah landasan-landasan yang betul, yang tepat dalam kita mengisi makna pembelajaran anak-anak kita supaya mereka tidak tercicir daripada persekolahan. Akhir sekali Dr. Anwar, kita berbaki 1-2 minit sahaja lagi, tetapi sebentar tadi Dr. Anwar menyifatkan langkah yang diambil oleh KPM antaranya seperti memberi kelonggaran PDPR ini satu tindakan yang baik, tindakan yang proaktif. Bagaimana Dr. Anwar melihat luar daripada konteks pendidikan ini untuk kementerian-kementerian portfolio lain turut mengambil iktibar untuk bertindak ataupun mengambil langkah yang proaktif untuk bergerak pantas ketika kita dilanda krisis? Ya, saya fikir apa yang dilakukan oleh KPM ini memberi keyakinan pada saya terutamanya sebagai orang yang memerhati pendidikan bahawa KPM sudah merancang lebih awal dan membuat keputusan lebih awal untuk memastikan anak-anak kita tidak keciciran dalam pembelajaran terutamanya waktu banjir ini.
Saya fikir kementerian-kementerian lain juga mempunyai cara-cara dan kaedah-kaedah mereka sendiri, tetapi teras kepada usaha ini tentulah dari segi pendigitalan pendidikan, kemahiran pegawai-pegawai ataupun pejabat awam dalam menyelesaikan isu-isu ataupun masalah setempat, dan juga memberi ruang ataupun autonomi kepada, misalnya kalau dalam KPM ini, kepada guru-guru untuk merancang pembelajaran anak-anak kita walaupun mereka tidak hadir ke sekolah, mereka berhadapan dengan bencana dan sebagainya, tetapi guru-guru mempunyai kemahiran-kemahiran untuk merancang pembelajaran, mungkin tidak hadir ke sekolah tetapi pembelajaran tetap jalan. Dan saya percaya bahawa kementerian-kementerian lain juga mempunyai pakar-pakar mereka dalam usaha untuk memastikan seluruh jentera perkhidmatan kerajaan berjalan, walaupun mempunyai halangan-halangan seperti banjir, bencana dan sebagainya. Saya percaya bahawa penjawat awam mempunyai kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan kementerian masing-masing. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM. Banyak lagi yang kita nak bincangkan, tapi itu saja masa kita ada untuk jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.